Bagi daerah di sebelah selatan yang meliputi daerah Tampin dan juga daerah Rembau, matlaman yang telah diagihkan adalah sebanyak 500 hektar. Jadi bagi keseluruhan Negeri Sembilan untuk melaksanakan 6.100 hektar ini, peruntukan tak kurang daripada 24.5 juta telah diagihkan. Jadi terpulanglah kepada pegawai kecil untuk meraih bantuan yang telah disediakan dalam usaha menanam semula. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh pengurusi majlis tadi, Risda juga berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Jadi untuk meningkatkan pendapatan perlulah ada susun aktiviti-aktiviti yang perlu dibuat di dalam tanam semula. Sasaran yang telah diletak untuk penghasilan adalah sebanyak 1.600 kg sehektar setahun bagi tahun 2012 ini. Jadi kata-kata ini tidak akan tercapai kalau tak ada usaha yang telah disusun. Bagi Risda, kita telah menyusun di bawah program ini dengan amalan pertanian yang baik untuk diamalkan oleh para pekebun kecil untuk mendapat pendapatan 1.600 ataupun 600 kg sehektar setahun ini. Jadi pertama adalah dengan penanaman dan penjagaan kebun yang sempurna. Karena dalam penanaman 1 hektar sekurang-kurangnya mempunyai 500 pokok ataupun lebih. Jadi di sinilah jarak-jarak tanaman yang betul dengan pilihan kepada kelun-kelun kumpulan yang betul untuk ditanam dalam tanah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ikut, jadi kita akan kerugian pada penghujungnya. Jadi dengan penjagaan yang baik, insya-Allah pokok kita akan dapat tanam, yang kita tanam akan hidup dengan subur untuk membolehkan cepat membesar. Kerana Risda mensasarkan pokok-pokok boleh ditoreh dalam 4,5 tahun, insya-Allah. Selepas kita dah buat penanaman dan penjagaan, perlulah pokok-pokok ini dibaja. Ini seperti mana program yang kita atur hari ini, iaitu program membaja. Seperti mana yang telah dinasihatkan oleh Tuan Syed Rashid dalam ceramah tadi, pokok juga perlu dibaja. Seperti mana kita memberi makanan juga pada ternakan-ternakan kita. Jadi pokok ini kalau kita baja tuan-tuan, satu kulit torehan ini akan cepat pulih, dia punya hasil meningkat, dan kulit torehan itu lembut dan mudah untuk kita toreh. Berbanding kalau pokok yang tak pernah dibaja. Kerana yang sudah-sudah pokok kita baja terakhir sekali bila dapat bantuan, dah habis bantuan, kita berhenti membaja, jadi kita toreh sampai pokok tu dipum tebang. Jadi ini amat merugikan. Di samping itu juga rangsangan perlu kita amalkan di dalam kebun kita supaya penghasilan yang maksimal boleh kita perolehi. Kalau tidak, kita sekadar mendapat hasil tak sampai yang maksimal, jadi ini merugikan. Jadi kita ada tengok sendiri bersama-sama dengan kita, beberapa pihak mempromosikan barang-barang rangsangan yang boleh kita amalkan selain apa yang dibekalkan oleh pihak Risda. Dan yang akhir sekali ialah tuan-tuan, di dalam amalan pertanian yang baik ialah mengikut kadar torehan yang baik. Jadi torehan ini perlu kita kawal dengan baik. Karena kalau dikawal dengan baik torehan, cara yang betul, pokok kita boleh tahan 20 tahun. Jadi sekarang ni kebanyakan kita dah menggunakan penoreh yang profesional yang kita import. Masalah telah mula berlaku di mana pokok tak sampai 15 tahun dah tak ada tempat nak ditoreh lagi. Jadi ada pekebun kecil yang datang jumpa saya, dia tanya, "Cik, nak tebang, nak tanam semula berapa umur?" dia kata. Jadi mengikut peraturan saya maklumkan sekurang-kurangnya 20 tahun selepas ditanam semula baru kita boleh tanam semula balik. Dia beritahu sekali, saya tanya berapa umur pokok, dia kata 13 tahun. Kenapa nak tebang? Dah tak ada kulit, cik, kata dia. Pasal inilah kita kena jaga torehan. Kalau menggunakan penoreh-penoreh import ini, penoreh daripada luar, awasilah kerja-kerja yang telah dibuat.
Ya, karena dalam amalan kita 1 bulan kita memerlukan 1 inci kulit saja. Jadi kalau kita tak kawal 15 tahun ini pun sukar kita nak capai. Jadi kepada tuan-tuan yang perempuan yang ada kebun, kita kena jaga. Jadi kita kena jaga kebun kita dalam semua aspek, bermula daripada peringkat penanaman sampailah kita kepada penghasilan. Kalau tidak, kita akan rugilah. Pokok boleh toreh 20 tahun, kita toreh 13 tahun. Jadi kita terpaksa tunggu pula nanti nak dapat bantuan yang lain. Jadi ini amat merugikan. Jadi tuan-tuan dan puan pada majlis ini juga, saya berharap ya, daripada penerangan tunjuk ajar yang diberi ini, tuan-tuan dan puan akan mendapat ilmu dan juga mengamalkan apa yang telah ditunjuk, apa yang telah diperdengarkan kepada tuan-tuan secara istiqamah lah, berterusan. Ya, jangan berhenti sekali jalan, kerana usaha ini kita perlu teruskan dari masa ke semasa. Ya, untuk menghasilkan 1,600 kg setan ini bukan satu perkara yang susah, kerana kalau kita perhatikan klon-klon yang ditanam ini mampu menghasilkan ya produktiviti 2,000 kg hektar setahun kalau dijaga dengan baik. Jadi kepada tuan-tuan, terpulanglah kepada usaha yang kita jalankan untuk membolehkan penghasilan yang terbaik bagi kita, untuk kita mendapat pendapatan yang baik. Jadi dengan harga di pasaran yang baik ini pada masa kini, saya juga bersama-samalah nak mengingatkan tuan-tuan dan puan supaya kalau boleh menabunglah sikit. Ya, menabung ini tujuan untuk kegunaan kita masa kita susah, dan juga menabung ini juga membolehkan kita ada modal untuk membeli baja, untuk membaja pokok kita. Jadi usaha ini saya berharap ya mendapat perhatian daripada tuan-tuan dan puan, kerana pokok-pokok ini perlu dibaja dari masa ke semasa. Jadi tuan-tuan, itulah secara ringkas yang saya dapat maklumkan pada tuan-tuan pada petang ini. Saya sekali lagi lah mengucap ribuan terima kasih kepada yang berhormat yang dapat hadir bersama-sama dengan kita pada petang ini, dan insya-Allah akan merasmikan majlis kita. Jadi saya mohon ampun dan maaf kalau sepanjang percakapan saya tadi ada silap dan salah. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Jadi kepada usaha tuan-tuan dan puan, saya mohon kepada Allah SWT semoga diberkati dan tuan-tuan dan puan akan terus maju dan sejahtera insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan